Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So sebelum kita mulakan kelas secara online pada hari ini, kita buka dulu dengan kitab Al-Fatihah. Baik, so pada hari ini kalau kita ikutkan kita akan bincang dengan lebih lanjut berkaitan dengan model rawatan dan pemulihan berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Cikgu ada upload video yang cikgu tak sempat nak hadir pada hari Ahad disebabkan cikgu terlibat dengan cikgu kena pergi hospital. So cikgu ada upload video, so pelajar boleh tengok video tu dah siri 1, 2 dan 3 dan hari ini kita akan masuk ke siri keempat berkaitan dengan model rawatan lah. Okey, namun demikian cikgu akan buat sedikit ringkasan lah apa model-model yang kita guna. Pelajar boleh rujuk dekat model rawatan ni. Dia ada 5 yang kita akan fokus lah. Kita ada 5 yang kita akan fokus. Apakah model yang kita akan gunakan. Okey. Baik, kita ada 5 model, 5 perkara lah yang kita kena tahu yang berkaitan dengan model ni. Iaitu pertama sekali kita kena tahu prinsip, prinsip 13 prinsip di dalam rawatan penyalahgunaan bahan. Yang kedua kita ada the Task-Theoretical Model. Model ni diperkenalkan oleh Prochaska dan Velitzer pada 97 di mana dia melihat bahawa perubahan ni dia ada dia punya tahap dan tahap-tahap ni mengikut dia bergantung kepada tahap kesediaan pesakit atau klien itu sama ada nak berubah atau tidak. Dan namun demikian kita punya teknik-teknik ataupun intervensi yang sesuai dengan pasar dia. Ini adalah kekuatan teori Task-Theoretical Model iaitu yang kita lihat kepada perubahan dari segi tingkah laku klien itu mengikut tahap kesediaan dari segi kognitif, emosi dan juga sosial dia. Tahap kesedaran atau kesediaan klien untuk berubah itu sendiri. Daripada tingkah laku maladaptif iaitu yang kita fokus kepada addiction kepada kepada adaptive behavior, kepada tingkah laku yang lebih diterima masyarakat. Okay. Yang ketiga kita ada self help group iaitu kumpulan bantu sokongan dan dia ada 12 step facilitation. Ini pun kita sudah bincang dan dia lebih berjurus kepada kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual yang mana manusia yang terlibat, individu yang terlibat dengan addiction ini, dia tahu bahawa ada suatu kuasa yang sebenarnya mengawal diri dia. Kalau dia bergantung sepenuhnya pada diri dia memang tidak mampu. Jadi dia terpaksa mengambil suatu pendekatan yang lebih bersifat kerohanian ataupun spiritual dan ada tindakan ataupun dipanggilkan amalan-amalan, tindakan-tindakan yang menghubungkan lagi, menguatkan lagi kerohanian dia dan kebergantungan dia kepada sesuatu kuasa yang lebih berkuasa daripada makhluk. Okey. Itu yang kita gunakan pendekatan 12 step facilitation. Okey. Okey, dulu saya facilitation treatment self help group ni Jadi kita boleh katakan bahawa step ini lebih kepada apa orang kata kepada kebangkitan spiritual seseorang itu dan dia banyak digunakan kita gunakan di Alcohol Anonymous, AA, NA, Narcotic Anonymous dan ada juga Opiate Anonymous, OA. Okey. Dan kita juga sudah bincang berkaitan dengan action counselling model. Okey, ada 3 fasa dan seterusnya hari ini kita akan bincang individual drug counselling model ataupun model counselling dadah dari segi individu. So ini kita sudah bincang. Okay, so hari ini kita akan pergi kepada yang dipanggil sebagai model individual drug counselling model. Model counselling individu penagihan model. Jadi develop for treating for restoring client addiction to use of cocaine type drugs. So kita tahu dadah jenis kokain ni adalah dadah seperti heroin,
morfin. Ini adalah jenis dadah yang kita ambil je kita mudah untuk ketagih. Sebab tahap ketagihan dia sangat tinggi, dadah jenis kokain ni. Dan untuk dadah jenis ini untuk relapse sangat tinggi. Dia ada 4 level dalam treatment ni. Pertama sekali dia ada treatment initiation, permulaan ni initial awal, lepas tu early abstinence, maintenance of abstinence and advanced recovery. So dia ada 4 peringkat semuanya. So kita akan pergi peringkat demi peringkat dan kita akan lihat apakah intervensi yang kita lakukan dalam setiap peringkat ini. Okay. Okay, maaf boleh dengar ke suara cikgu? Dengar cikgu. Boleh tadi line tak berapa clear Okey, tahu kita mula balik Okey. Baik, so ini adalah 4 peringkat dia. Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama, treatment initiation, early abstinence, maintenance of abstinence and advanced recovery. So pada stage yang pertama, kita baca dulu. Pada treatment initiation ni, at the beginning of this disorder, this usual client will attend counselling session always deny the addictive symptom they are experiencing. Pada peringkat permulaan ni, kita biasa macam kalau kita tengok pun klien ni akan buat penafian. Dia akan suka menafikan. Dia kata dia tak ada masalah, dia rasa tak ada masalah, dia rasa dia tak ada lagi simptom-simptom tu. Jadi pada peringkat treatment initiation ni kita akan berdepan dengan sama juga kalau kita tengok dia transthyreochemical model pun pada peringkat pre-contemplation iaitu peringkat penafian. Biasanya klien akan menafikan bahawa dia ada simptom, bahawa dia rasa diri dia perlu dibantu, dia rasa dia tak ada masalah. Client thinks taking drugs, their emotion become more stable and able to solve the problem they face. Sebab dia dalam peringkat ni dia mengatakan bahawa selalunya lah klien akan rasa bila dia ambil dadah tu dia akan jadi lebih baik. Dia akan jadi lebih baik dan emosi dia lebih stabil dan dia rasa dia punya pemikiran akan lebih bagus. Jadi itu sebab dia ambil dadah. Pada peringkat permulaan ini adalah ciri-ciri klien pada peringkat permulaan. Therefore, the role of counselor is very important to the initial stage. Dan walau bagaimanapun, pada peringkat ini peranan kaunselor sangat penting. Sangat penting. Kaunselor, kemahiran dan sikap kaunselor pada tahap ini iaitu kita kena mantapkan kita punya peranan seperti genuine, kita kembali pada asas genuine, acceptance, empati memang kena betul-betul mantap pada peringkat ini sebab pada peringkat ini memang sama ada klien nak teruskan atau tidak ia banyak bergantung kepada penilaian klien terhadap terhadap sikap kaunselor itu sendiri. Jadi help clients understand treatment and recovery and stay away from drug dehydration. Maknanya pada peringkat ini klien akan diberi pemahaman bagaimana dia perlu jauh daripada dadah ini. The treatment content is the model of progressive, therefore is a commitment to rechange and to recover fully. Can be seen with the first 2 weeks. Maksudnya dalam peringkat ini, dalam masa 2 minggu pada rawatan ni kita panggil initial treatment ni, dia lebih kepada progresif lah, masih berterusan. Masih lagi perlukan komitmen dalam masa 2 minggu yang awal. Jadi the main issue highlighted were the issue of disclaimer of client negligence to abandon drug dumps. Maksudnya
Denial issue often shown by client at this stage are denying that they are addicted. The irrelevant issue is where the client is still waking up whether to continue treatment or recollapse. Maksudnya dekat sini, pada peringkat ini kita boleh lihat memang klien akan sentiasa membuat penafian. Dia akan buat penafian pada peringkat ini. Jadi dan kadang-kadang dia masih pergi peringkat kita, peringkat awal ni dia jalani rawatan tapi masih lagi juga terlibat dengan dadah ataupun penyalahgunaan bahan. The client motivate level needs to be known at the early stage to determine whether the client really wants to change or just want to try the treatment. The in the issue, the counselor need to work hard to provide motivation to the client. So pada peringkat ini, klien perlu ada, kita kena tahu tahap kesediaan dan motivasi klien untuk berubah. Sebab pada tahap ini kalau kita tahu motivasi klien itu penting untuk kita pastikan sama ada dia nak meneruskan ataupun dia sekadar memenuhi saja rawatan tu tapi sebenarnya dia tidak berminat pun untuk nak berubah. Jadi pada peringkat ini sangat penting kaunselor mesti memacu motivasi klien untuk menjalani perubahan itu sendiri. Dan pada peringkat kedua, early abstinence, so focus on self understanding by the client himself. Okay, so pada peringkat ini iaitu early abstinence, iaitu peringkat dia panggil permulaan untuk kita menjalani pantang larang lah. So kita nak menjalani pantang larang, kalau bahasa Melayunya, kita nak masuk fasa permulaan untuk free daripada dadah, dan kita kena faham self understanding by the client himself. Maksudnya kita kena bagi fokus kepada pemahaman klien, kenapa dia perlu berubah, kenapa dia perlu mengambil langkah-langkah supaya ia perlu bebas daripada penyalahgunaan bahan. Jadi counselor and client need to identify the effect of psychological and physiological change that occur after leaving cocaine. Maksudnya psikological dan fisiologi sini Islam bukan maksudnya kesan dari segi psikologi dan fisiologi yang berubah apabila dia mengambil dadah lah, kat sini dia fokus pada kokain. The counselor should identify the primary cause of client taking the drug and then seek out steps to keep the client away from continuing to charge the drug by providing education on how to cope with the addictive symptom after leaving the cocaine. Mana kat sini, kaunselor perlu mengenal pasti apakah punca-punca utama klien itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan tadi itu. Jadi bila dia dah mengetahui apakah punca utama dia, jadi kita kena menyediakan education dekat sini ataupun maklumat ataupun pendidikan dan bagaimana untuk klien itu mengatasi coping skill iaitu dipanggil sebagai kaedah daya tindak daripada untuk klien tu leaving the cocaine, untuk tinggalkan cocaine kat sini merujuk kepada penyalahgunaan bahan tu. Macam mana dia nak tinggalkan? So bila dia tinggalkan dia akan mengalami, kita faham, dia akan mengalami withdrawal effect. Jadi dia akan badan menggigil, dia rasa craving, dia rasa terlalu rindu, kan? Semuanya terkumpul, bayangan minda dia, hati dan perasaan terkumpul kepada untuk mengambil dadah. Jadi ini penting kita bagi pendidikan juga kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, bagaimana dia nak coping skill tu. Coping skill ni maksudnya macam mana dia nak bertindak balas. Okay, daya tindak dia apabila berhadapan dengan situasi itu. The counselor encourage client to adopt a healthy lifestyle. Jadi pada peringkat ini, kaunselor juga berperanan untuk sentiasa memberi galakan kepada klien untuk mengadaptasi kehidupan yang lebih sihat. Contohnya berjogging, buatlah kerja-kerja yang sihat, makan secara sihat, banyakkan senaman, buat renggangan, buatlah apa-apa aktiviti yang menyihatkan tubuh badan dari segi fizikal, emosi dan juga mungkin juga boleh melibatkan aspek-aspek kerohanian. This take lasts approximately 3 months to ensure the client completely recover from the symptoms of cocaine billing. Maksudnya biasanya pada peringkat awal, pada peringkat tadi ni, treatment initial mungkin dia mengambil masa dekat sini selama ini mengambil masa lebih kurang kat sini mengambil masa lebih kurang 2 minggu. 2 minggu pada fasa ni. Tapi pada peringkat ni dia lebih mengambil at least stage dia approximately sekitar 3 bulan. Untuk dia complete dari segi pemulihannya.
So the treatment issue highlight by the consider this stage are addiction, drug related matter and other type of drug. Okay? So yang kita fokus, tadi yang kita fokus kat sini lebih kepada isu denial. Denial dan yang kat sini dia lebih fokus kepada drug related matter, addiction dan juga other types of drug. Okay, mungkin dia terlibat dengan dadah-dadah yang lain. Nah, ini kita nak fokus pada peringkat early abstinence ni. Seterusnya, peringkat yang ketiga. Okay, peringkat yang ketiga, dia maintaining abstinence. Macam ni dia nak kekalkan. Macam ni nak kena kekalkan abstinence ni. Assist the drug addict to continue the process of maintaining self-harm and reminding the addict not to reoccur the drugs. Assisting the drug addict, it identify emotional cause, method of tackling stress in life by not withdrawing drugs. Providing opportunity to learn skill that can enhance their potential and provide support in aspect of behavior and attitude to change. Maksud dia kat sini apa dia? Kita nak kekalkan dia, kita kena faham macam kita kena ajar dia macam mana dia nak tackle, macam mana dia nak mengendalikan apabila dia berhadapan dengan dadah. Sebab ada kebanyakan kalau kita tengok antara sebab mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni adalah disebabkan oleh pertama mungkin pengaruh rakan, mungkin perasaan ingin tahu, yang ketiga disebabkan stres tadi itu, tekanan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kita kata yang menyumbang kepada penyalahgunaan bahan. Jadi kita kena ajar dia teknik untuk menangani stres kan. Boleh kata teknik relaksasi ke, dan teknik-teknik inilah yang membantu klien dia panggil coping skill lah untuk maintain dia punya supaya dia tidak terlibat dengan lagi dadah. Okay. Learn and understand the things that happen to the addict so that early action can be taken if the addict unwanted things. So kita kena faham apa action, apakah kata tindakan awal yang perlu kita bagi kepada klien supaya dia kita tak nak benda-benda yang kita tak ingin itu berlaku. The main factor is in preventing the repetition process addiction is to maintain a recovery orientation attitude. So pada maintenance abstinence ni, apa yang kita nak adalah kita nak pastikan pencegahan untuk dia relapse. Itu yang penting untuk maintain ni, untuk dia tidak relapse. Okay, relaxation attitude. Yang tu yang kita nak bagi fokus pada utama. In this test treatment begin in the 4th month. Dalam peringkat ini kita cuba lihat daripada 4 bulan. Dia panggil process of the process 4 bulan ni dia panggil sebagai process of self preservation. Dia cuba nak mengekalkan kehidupan dia sihat tu dalam masa 4 bulan. Ini adalah waktu-waktu yang kita lihat yang dibuat kajian, mengikutkan kajian yang relevan pada masa tersebut. Maksudnya 4 bulan tu kita kena bagi dia proses self preservation. At this stage, the counselor can explain the key issue related to the needs to the addict during the recovery process. So pada proses pemulihan ini, kita kena tahu apakah keperluan kepada klien ni. Sebab pada abstinence ni kita kena ajar dia juga macam teknik. Satu kita kena ajar dia lah bagaimana bila dia berhadapan dengan stres, macam mana dia mengendalikan stres dia. Okay, kita biasa guna coping skill. So apa maksud coping skill? Itu kemahiran daya tindak. So apa yang maksud dengan kemahiran daya tindak adalah yang dikatakan sebagai bagaimana kaedah mengendalikan apabila dia berhadapan dengan high risk situation. High risk situation ni adalah situasi yang berisiko ataupun yang menjadi trigger kepada seseorang itu penagihan dadah. Jadi bila kita dah tahu pada peringkat early abstinence, kita dah tahu dia punya high risk situation, so kita pergi kepada maintaining abstinence ni. So maintaining abstinence ni kita kena faham bahawa kita kena faham bila kita tahu bahawa seseorang tu mempunyai high risk situation yang berbeza. Contoh high risk situation dia mungkin disebabkan dia kesunyian yang menyebabkan dia mengambil dadah. Jadi kita kena bagi dia coping skill, iaitu apakah daya tindak dia atau bagaimana dia nak mengendalikan situasi tu. Ini berlaku pada maintain abstinence. Supaya dia ada skill tu dan bila berhadapan dengan situasi yang high risk situation tadi tu, dia boleh apply coping skill tu. Ini paling penting pada recovery maintain abstinence ni. Dan advanced recovery. The most important component of the recovery process is to prevent the process of repetition. Okay.
So pada peringkat advanced recovery ini adalah kita nak pastikan bahawa proses pemulihan itu berterusan dan untuk mengelakkan yang dipanggil relapse, process of repetition, maksud dia berulang balik kepada yang lama, peringkat yang lama. Client skills should be developed to avoid client retaking drugs. Client need to be taught to identify the circumstance or signs that may lead them to reimbursement. Reimbursement ni maksudnya memang klien tu kena tahu apa yang menyebabkan tanda-tanda dia untuk dia trigger untuk kembali menagih dadah. Tu trigger ni macam kita katakan dalam bahasa kita, kita boleh faham dia pencetus atau apa yang menyebabkan dia terangsang untuk mengambil balik dadah tu. Itu dia kena faham. Through the client education, it will be easy to detect situation that can lead to repetition or habit. Okay. Jadi kita kena bagi dia education, kita kena pasti situasi yang menyebabkan dia boleh kembali kepada tabiat lama dia. Among the signs identified are negative change in attitude, mood and behavior. Jadi dalam kalangan identify a negative change to attitude and mood behavior, maksudnya dia kena pastilah dekat sini apakah sikap, mood dan behavior dia yang boleh memberikan negative effect kepada individu tu. The addict who exercise the precautionary attitude will be able to avoid negative behavior change and behavior. Jadi the addict tu mesti berusaha untuk dia kena ambil langkah-langkah perubahan sikap dia untuk elak daripada dia terlibat dengan negative behavior change and behavior dia. Maksudnya untuk berubah tu dia kata apakah halangan-halangan dia. Jadi itu kita kena faham. So kita ulang balik Temanya lebih kepada isu yang utamanya kita akan berhadapan dengan klien yang denial. Dia tidak akan denial apa isu. Yang kedua adalah early abstinence. 3 month ni kita kena faham dia berkaitan dengan apakah yang menyebabkan addiction tu sendiri. Jadi kita kena banyak bagi maklumat Okay, banyak bagi maklumat kepada klien kalau jadi macam ni. Dan yang ketiga adalah maintain abstinence. Yang ini kita nak bagi dia meneruskan kita bagi dia intervensi atau rawatan yang boleh dia coping skill. Begitu juga pada advanced recovery juga begitu. Kita nak komponen yang kita rasa bagaimana dia nak sustain ataupun nak kekalkan dia punya kepulihan tu supaya dia tidak terjebak. So salah satu cara yang penting dekat sini adalah kita identify the circumstance or sign that may lead them bersama. Jadi kat sini kita kena tahu high risk situation dia. Okay, high risk situation dia. Apakah high risk situation yang menyebabkan dia boleh terlibat dengan dadah. Okay. Itu saja untuk hari ini. Cuma hari ini cikgu lebih suka untuk kita berbincang jika kawan-kawan ada pelajar supaya kita nak kaitkan dengan teori tadi kan. Okey. Okey, cikgu nak tanya Aida Sofia. Aida Sofia ada di talian? Ya, saya. Okey, Aida Sofia. Aida Sofia ada tak kawan yang terlibat dengan penagihan, contohnya rokok ke, minum kopi ke, berbelanja ke ataupun apa-apa saja? Ada. Okey, boleh tak cikgu tahu apakah bentuk penagihan yang terlibat tu? Berbelanja. Okay, dia macam boros berbelanja kan? Okey. Okey, bila tengok ada kat situ apa trigger dia? Macam Aida Sofia tengok apa yang trigger kepada kawan kita tu untuk berbelanja? Bila dia stres ataupun ada masalah ke dia shopping. Okay, kalau dia ada masalah, dia shopping. So masalah tu kan luas kan, stres tu apa yang menyebabkan dia boleh stres kalau Aida tengok? Biasanya kalau test ke ataupun assignment banyak ke, nanti dia shopping lah. Oh, maksudnya kalau dia stres berhadapan dengan situasi, contohnya kalau di kuliah ni macam dia banyak kerja kan. Assignment dia tak siap, lepas tu dia stres, lepas tu dengan shopping. Lepas tu bila Aida tengok, bila dia shopping tu, apa kesan buruk yang masa akan datang terjadi pada kawan Aida tu? Tak, lepas tu tak ada duit lah kot. Oh, dia tak ada duit Lepas tu tak ada duit, dia buat apa tu? Dia meraban ke? Itu saya tak pastilah apa yang dia buat. Lepas tu awak nampak trigger dia pada stres Okey. Kalau kamulah di tempat dia, kan kalau kamu stres, kamu rasa kamu suka belanja, kamu rasa apa coping skill yang terbaik untuk dia? Kalau stres, pergi jogging. Jogging ke atau
Jogging lagi apa yang boleh dilakukan? Kita kalau macam stres kita cari masa untuk diri sendiri ke ataupun tengok YouTube ke, maksudnya relaxkan diri. Maksudnya me time je lah. Me time. So me time dia, lepas tu me time tu awak rasa pergi cari YouTube ke yang boleh memberi dia tenang sikit ke macam mana? Betul. Maksudnya kita buat apa yang kita suka lah. Selain daripada habiskan duit. Okay, menghabiskan duit lagi. Apa lagi awak rasa awak boleh lakukan, awak boleh bantu kawan awak tu melalui coping skill? Okay. Maksudnya daripada dia habiskan duit tu, dia cari benda yang boleh buat dia happy tapi bukan dengan cara habiskan duit. Maksudnya macam tu. Salah satu tekniknya adalah jogging lah awak tengok kan. Okay. Ini kita katakan isu Aida ni adalah isu dia panggil shopping lah. Shopping, panggil apa ni? Shopping addicted. Betul. Shopping addicted suka berbelanja. So apa kesan buruk dia? Dia akan mengalami, orang kata, lagi akan stres bila dia tak ada duit lah kan. Bila dia tak ada duit, kekurangan duit, dia akan stres. Lepas tu mungkin akan buat tindakan yang lebih teruk, iaitu dia akan mencuri kan. Yang lebih dahsyat lagi, minta maaf, dia tak minta, mungkin dia akan melacurkan diri semata-mata untuk dapatkan duit sebab nak memenuhi dia punya shopping addicted tu tadi kan. Lepas tu Aida kata salah satu trigger dia adalah pada stres Betul Aida? Betul. Okey, jadi kalau kamu di tempat dia, kamu nak bantu dia, kamu tengok dia pergi berjoging kan. Itu me time Me time maksudnya bila me time tu maksudnya buat kerja yang berfaedah lah Berfaedah yang bagi dia lebih leisure lah lebih tenang. Ada lagi tak selain daripada tu yang awak nampak yang awak boleh bantu kawan awak ni supaya dia tidak jadi shopping addicted? So antara dua ni awak tengok, antara berjoging dengan me time tu awak rasa mana yang lebih sesuai untuk kawan awak yang terlibat dengan shopping addicted ni? Saya rasa me time kot. Me time. Kenapa awak beranggapan begitu? Sebab tak semua orang suka jogging. Kalau macam me time tu kita boleh buat benda yang kita suka. So macam mungkin kalau suruh dia jogging, dia rasa terpaksa, so dah terpaksa lagi stres. Lagi tambah stres. Lepas tu pergi shopping balik kan? Jadi me time dia. Kamu rasa me time apa yang paling sesuai untuk dia? Saya rasa tengok movie ke ataupun benda yang dia boleh buat dekat rumah. Tak payahlah dia keluar duit lagi. Movie lagi salah satulah. Cuma ini ada satu contoh pelajar macam mana kita aplikasikan model kan. Model ni macam-macam cara teorikal dia, tapi yang penting macam mana kita nak aplikasikan dalam klien kita yang mengalami addicted ni lah. So addicted ni bukan satu benda yang mudah tapi kita kena bagi tahu juga dia apa kesan buruk dia kalau dia teruskan. Contohnya kalau dalam kita tengok dalam kes Aida ni, pertama sekali kita kena pasti dia dalam ketagihan. Contoh yang kalau Aida ni dia lebih kepada suka shopping. So shopping ni, berbelanja atau berboros ni, sebab kita tahu manusia ni mempunyai sumber yang terhad. Duit pun terhad. Tapi bila dia suka berboros, nanti dia dah jadikan itu satu ketagihan, mana dia bila dia tak ada duit, dia akan mungkin boleh mencuri duit orang lain, dan mungkin juga kita takut kalau dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang kurang tak baik. Kalau kita tengok ada juga mahasiswa, kalau kita tengok kita baca di surat khabar, ada juga mahasiswa yang terlibat seperti ada sugar daddy, buat macam-macam benda untuk dapatkan duit dengan mudah sebab nak memenuhi dia punya shopping addicted tu. Jadi cara yang paling mudah adalah kita kenal dia punya trigger tadi tu ataupun high risk situation dia. So high risk situation ni dia suka berbelanja disebabkan dia stres. Stres dengan apa? Stres dengan kerja. Maafkan cikgu, stres dengan assignment semua. Jadi bila dia stres, salah satu kita coping skill bila dia berhadapan dengan stres adalah kita suruh dia berjogging waktu dia stres tu ataupun dia buat me time. So adalah lebih baik kalau kita dapat bincang dengan dia macam mana dia nak mengatasi stres dia apabila berkaitan dengan dia punya assignment. So macam mana? Mungkin dia kena buat atur jadual dengan lebih awal, jangan suka bertangguh. Jadi itu salah satu juga cara iaitu dia panggil sebagai coping skill. So macam mana dia nak kekalkan, nak maintain dia punya
dia panggil kepada tingkah laku baru. Contohnya bila dia ada masalah je dia tahu macam mana nak mengendalikan stres. Iaitu kita kena bagi dia reward ataupun dia fikir sendiri apa yang boleh. Contohnya bila dia dapat menyelesaikan masalah dia, mungkin dia bagi reward pada diri dia ataupun dia buat sesuatu yang lebih manfaat dan akhirnya dia nampak lebih baik. Maksudnya dia akan tengok bahawa dia punya pointer mungkin jadi betapa baik. Okay. Jadi itu salah satu benda yang kalau kita tengok dalam di dalam orang yang terlibat dengan penagihan, kita panggil ketagihan lah, tak kira lah ketagihan apa, dari segi proses atau bahan. Yang ni adalah proses, dia panggil addiction, proses addiction. Proses addiction ni macam menonton pornografi, shopping, judi, main game, itu adalah proses addiction. Kita bercerita tentang dengan substance abuse addiction. Dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh guna model yang sama. So kita tengok ada coping skill dia, dan juga kita tengok apa trigger dia dan macam mana kita nak maintain dia. Okey, Aida Sofia, boleh cikgu bersoal jawab lagi? Boleh. Okey, awak rasa apakah teknik yang sesuai untuk dia untuk kekalkan dia supaya dia tak jadi orang yang gila shopping? Teknik yang boleh kekalkan dia punya, dia ada satu tingkah laku yang baru dia untuk mengelakkan dia pergi shopping bila dia berada stres tadi tu. Macam mana? Maknanya apakah tindakan yang boleh mengekalkan, macam contoh kita tukar kepada tabiat baru lah. Contohnya kalau kata dia shopping, dia ada satu tabiat baru, iaitu bila dia rasa tertekan je, mungkin dia pergi tengok movie. Awak rasa benda tu boleh sustain tak? Saya rasa benda ni dia kena ubah-ubah juga sebab kalau buat benda tu je nanti bosan. Maksudnya dia kena pelbagaikan lah coping skill. Betul. Okey, lepas tu awak rasa bagaimana nak kekalkan dia punya momentum tu untuk dia tak pergi shopping? Shopping ni boleh tapi dia maksudnya macam mana nak cakap? Dia kena kawal lah. Kawal lah maksudnya kalau dalam sebulan tu sekali tu 2 bulan sekali tu boleh lah, tapi kalau dah selalu tu tak lah. Okay. Itu satu teknik lah. So pertama sekali awak kenal dia punya behavior dia. Kalau lah kata Aida Sofia nampak, kalau Aida Sofia bagi dia punya tahap perubahan tu macam mana? Dia rasa motivasi dia untuk berubah tu tinggi ke, sederhana ke rendah? Saya rasa sederhana kot. Kenapa Aida rasa begitu? Sebab dia punya, sebab shopping tu dah memang jadi habit dia dah. So dia kena slow-slow lah. So tahap perubahan tu maksudnya awak tengok motivasi dia untuk berubah tu tahap sederhana lah. So apa pendekatan yang awak gunakan untuk nak tarik dia? Pendekatan? Tegur je lah. Shopping je. Awak rasa ada tindakan awak tu boleh membantu dia untuk berubah? Saya rasa tak kot. Sebab kalau dia nak beli, dia beli juga. So ada cara lain yang ada rasa sesuai? Saya rasa cara me time tu, maksudnya kita ajaklah dia buat benda yang lain selain shopping. Maksudnya jangan, kalau keluar tu jangan pergi mall, kita pergi zoo ke. Maksudnya kurang lah duit dia nak habis kan? Betul. Maknanya daripada kita, kalau teknik yang awak gunakan Aida, kita panggil harm reduction. Maknanya kalau pergi, keluar juga duit, pergi zoo pun keluar duit, tapi kalau dia pergi shopping tu, dia punya risiko tu lebih tinggi. Berbanding pergi tempat-tempat, contoh kita pergi tempat air terjun ke, kuranglah sikit kan. Maksudnya Aida gunakan teknik, dia panggil teknik harm reduction. Macam kurangkan, ada keluar juga duit tapi kurangkan sikit daripada duit tu terlalu keluar banyak dan dia punya trigger tu kurang. Mungkin kalau dia tengok bag ke, dia macam trigger kan benda tu kan, untuk nak beli. Okay, terima kasih Aida. Itu kita tengok satu teknik yang digunakan. Okay, kita pergi kepada lelaki. Mukramin ada di talian? Ada cikgu. Okay, Mukramin ada tak berhadapan dengan situasi diri awak sendiri ataupun kawan awak yang terlibat dengan penagihan? Apa-apa penagihan?
Ada bulan lepas baru keluar penjara tu. Okey. Dia penagihan apa? Pergi kuda tu. Okey, pergi kuda. Boleh tak ceritakan sikit kes dia macam mana sebenarnya? Okay, dia isap kuda. Tapi waktu dia kena tangkap tu, Mm-mm. dia tak ada barang dekat dia. So, dia kena 2 tahun kot penjara. Okey. Mm-mm. Dia disabit So, kesalahan disebabkan dia menghisap kuda ke? Dia tak ada um, pilih. dia tak ada apa, dia tak ada bawa, dia cuma hisap lah. Mm-mm. Dalam 2 minggu lepas saya jumpa dia borak dia, cerita pengalaman dia macam mana dekat penjara. Seronok lah. Mm-mm. So sekarang ni awak tengok dia macam mana? Sekarang saya tengok dia lagi membesar daripada masa dia uh, ambil dadah dulu. Mm-mm. Lagi berisi lah. Duduk dalam penjara berisi dia kat. Okey, cukup makan lah tu Cukup makan agaknya. Makanan percuma je kot. Yelah. Okey, Mukamin. Mukamin kenal dia? Saya kenal dia daripada kecil lagi. Member Okey, saya. member Hmm. Okey, Mukamin rasakan apa yang penyebab dia terlibat dengan dadah? Kita kata ambil dadah lah Uh, kalau daripada persekitaran rumah saya dengan rumah dia, macam mungkin persekitaran kawasan rumah dia kot menyebabkan dia boleh terpengaruh dengan orang ambil dadah, dia pun ambil dadah. Sebab satu kampung tapi rumah saya jauh sikit pada kawasan-kawasan dia. Rumah saya ni nampak macam uh, golongan-golongan orang tua. Macam kawasan dia banyak orang muda. So mungkin disebabkan ramainya orang muda kat situ, dia mudah terpengaruh. Ataupun mungkin dia faktor family juga. Abang dia tak silap ada juga yang ambil barang. Maknanya Mungkin awak bagi tengok itu antara punca dia lah terlibat dengan dadah ni. setara. Persekitaran lah, maksudnya daripada family factor dan juga dia dikelilingi oleh orang-orang yang juga terlibat dengan ambil barang ni Okey, awak lihat kan apa yang awak boleh bantu dia untuk coping skill. Awak rasa apa coping skill yang sesuai untuk kawan awak ni? Uh, Berdasarkan perkongsian dia sepanjang dia duduk dalam penjara tu, dia ada cakap kat saya, dia dah tak nak main lah benda-benda macam ni. Dia kat dia dah penat masuk penjara 2 tahun, seksa dia kat. Lepas tu dia Gemuk. cakap, dia gemuk. Berisi lah, Mesti makan tinggi, yes. berisi. Dia pun cerita lah. Dia dalam penjara, dia rasa dia lah yang paling baik dia dalam penjara tu. Sebab dia berkhutbah, maknanya berdasarkan dia pun cerita, dia dah dalam penjara tu pegawai penjara suruh dia mengaji. Maknanya didikan agama betul-betul ditekankan dalam penjara. So bila saya jumpa dia sedar, dia cerita sikit pasal agama lah Selama ni tak pernah cerita pasal agama, tiba-tiba cerita pasal agama. Saya pun terkejut kok. Dia siap berkhutbah ke dalam penjara dia kak. Oh, dia pernah ditugaskan untuk menjadi khatib tu Jadi khatib dia kak. Betul. Daripada pendapat saya cakap kalau nak kurang daripada berlaku balik, kena keluar pada kampung lah. Sebab kawasan sebab awak nampak trigger dia tu penduduk sekitar dia kan? Sebab dia pun ada cakap kat saya. Dia cakap kalau duduk lama-lama ni takut masuk balik dia cakap macam tu. So dia ambil keputusan dia nak keluar kampung. Dia cakap. Saya pun bagus kan tu, keluar kampung cari kerja kan. Dia pun cakap dah serik apa kan, macam tu lah. Maknanya awak nampak trigger dia adalah persekitaran dia So bila kamu kenal trigger dia pun tahu macam yang kawan awak ni, dia tahu yang trigger dia persekitaran sebab daripada ayah dia kata, oh kalau macam ni boleh terjebak balik. Maksudnya dia sedar akan trigger tu. So dia ambil pendekatan untuk berhijrah lah So bila dia berhijrah. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya semua terlibat dalam benda macam tu. Jadi saya pun dah terbiasa dengan dia orang ni. Cuma dia orang ni kadang-kadang kena tangkap, kadang tak kena tangkap. Masuk hutan semua lagi. Maknanya kalau awak tengok dia hijrah tu lebih baik lah kalau dia berada dekat situ. Betul-betul. Lagipun Lepas tu kami rasa apa yang dia boleh dia nak berhijrah ke mana?
Tersilap saya baru ni dia bincang dia nak pergi Johor ke Kuala Lumpur sebab ada juga ramai-ramai geng-geng dia yang dulu hisap radah lepas tu pindah ke sana. Ada je jadi makin teruk ambil ais. Kalau yang elok tu elok lah. Dekat bandar kan boleh dapat ais cikgu kan. Lepas tu ada lagi teruk ambil ais tapi insya-Allah lah dia ni berubah kot. Dia pergi dekat Kuala Lumpur rasanya. Dia kat Kuala Lumpur ada dia cari kerja ke sana ke macam mana ke awak nampak perancangan dia? Saya nampak daripada penceritaan dia dia tengok kawan dia mana kawan saya juga tu yang ada kat bandar nampak ada kehidupan baru cari duit kan. Kalau duduk kampung ni takut lagi teruk ke. Dia pun macam tu lah. Maksudnya dia ada model lah kat situ. Boleh jadi ada model buat member dia yang pernah jadi macam dia boleh jadi makin elok bila bekerja. Mungkin dia orang fikir kerja tak fikir benda-benda macam tu kan. Jadi tak terpengaruh balik lah. Maknanya dia dah nak tengok model kawan dia tu lebih sibuk diri bekerja kan. So, bila dia sibuk bekerja dan untuk nak pergi ke terjebak tu kurang sikit lah dia nampak. Betul juga. Selain daripada berhijrah, awak rasa apa lagi yang rasa dia boleh lakukan pada masa yang terdekat ni? Masa terdekat ni saya tengok dia tak berjumpa sangat dengan geng-geng seradah Saya ni mudah cam muka orang yang isak dengan tak isak ni. Sebab daripada kecil lagi dekat dengan golongan-golongan macam ni, jadi dah terbiasa. Saya dah lama tak nampak dia lepak dengan geng-geng seradah ni. Dia lebih kepada bersukan lah, main futsal kat kampung saya. Bersukan lah. Pasal muka kami nampak kan, macam mana muka kami boleh kenal orang ni terjebak dengan radah dengan orang ni macam tak terjebak. Macam mana muka kami boleh dapat kenal pasti? Macam waktu saya sekolah tu, saya dulu sekolah saya sekolah blacklist, sekolah Senarai Hitam lah dalam kes dadah aja juga, kes pukul. Jadi daripada tu saya tengok kawan-kawan saya sendiri bila hari sekolah dia orang berisi. Satu Ahad macam kita duduk asrama juga Satu Ahad kita balik rumah saya 7 tahun duduk asrama. Lepas tu bila satu Ahad dia orang balik, hari Ahad tu balik pula ke asrama, muka sorang-sorang cengkung. Muka macam tinggal tulang. Cengkung, mata tenggelam, lebam-lebam. Teruk sangat. Maknanya kalau cengkung yang masuk ke dalam tu, maknanya dia ambil barang lah. Dia ambil barang. Ambil kuda. Saya juga ada pengalaman je pegang-pegang barang macam ni. Member minta tolong saya, so pegang. Saya pun pegang lah 2 biji. Awak pernah tanya tak dekat kawan-kawan awak yang terlibat dengan dadah ni, apa kesan dia bila dia, apa maksudnya efek lah, maksud kesan macam high dia dapat? Banyak member saya cerita. Bukan cerita pun, saya pun tengok dengan diri mata saya sendiri. Dia orang jadi lebih berani. Kadang-kadang saya pernah tengok dia orang isap depan mata saya. Saya ingat bulan puasa. Tak guna tu dia orang tu. Bulan puasa, isap depan mata saya, dia pun cakap, okey Mukram ni, malam ni kita cari hantu. Maksudnya dia jadi lebih berani Dia lebih berani. Lagi satu macam hujung minggu, time dia orang lumba, dia orang cerita kat saya. Kan kalau lumba tu risiko kan. Risiko untuk jatuh ke kan. Tapi dia cakap bila kena sekali, dia cakap, memang tak berani, memang berani. Berani dia lain macam. Dia cakap kalau jumpa hantu, dia sanggup pukul hantu. Tu antara salah satu kesan dia berani Satu lagi cikgu, kan saya ada tanya cikgu dulu yang apa kalau kita isap kuda ni fizikal kita berkesan kan. Sebab saya tengok senior saya dulu, bila hari sukan, dia isap kuda, sebab tu dia lari tu lagi laju pada atlet. Itu saya heran. Dia punya fizikal dia lagi kuat daripada atlet biasa. Sebab panggil pel kuda Semangat kuda tu kuat, kuasa kuda. Jadi bila muka kami berhadapan dengan isu dengan kawan ni baru keluar daripada penjara,
So nampaklah kawan tu ada kekuatan dalaman lah. Maksudnya cikgu nampak dia macam ada kekuatan spiritual So dia dah kembali mengaji, dia dah ada kekuatan dalaman tu. Tapi dia pun sedar bahawa bila dia berduduk dekat situ, dia takut dia tak boleh tahan kan persekitaran tu. Tapi awak nampak dia sekarang ni dah lebih bersukan, lepas tu dia dah cuba jarang-jarang nak lepak-lepak. Dan kamu nampak cara yang terbaik dari satu adalah berhijrah lah, sebab dia nampak dia ada model kan. Kalau dengan kawan dia yang dia kerja dekat Kuala Lumpur, dekat ibu kota, lepas dia bekerja tu dia dah sibuk dengan bekerja, jadi dia kurang ambil kuda ni lah. Betul cikgu. Awak nampak kan ada satu tak sebab kadang-kadang kalau dia bekerja, dia terlalu penat, dia ada ambil balik kuda tu. Saya rasa itu mungkin bergantung kepada kawan dia juga. Macam saya cakap dekat cikgu tadi, kan ada yang member saya juga bila masuk bandar, okey, lama-lama dia ambil ais. Mungkin salah satu faktor. So Bila dia dalam hal ni kami rasa bila kita berhijrah tu kita kena pilih kawan yang betul ke macam mana? kena pilihkan betul lah. Saya pun harap dia tak kembali balik lah. Sebab kesian ke tengok ramai member saya terjebak macam ni kan. Bila saya masuk course counselling ni, saya faham lah sikit kenapa jadi macam tu. Baik, kalau bagi yang terlibat dengan macam kawan ni kan, dia dah masuk fasa pemulihan lah. So macam mana awak rasa untuk awak nak bagi kawan awak ni nak maintain supaya dia tak terlibat lagi dengan dadah? Awak rasa apa pendekatan yang sesuai? Daripada diri saya sendiri, apa yang patut buat masyarakat lah. Masyarakat ni penting. Masyarakat perlu apa? Perlu layan dia seperti manusia biasa lah. Cikgu kan? Kalau kita layan macam apa? Macam orang, kebanyakan kalau orang keluar penjara ni, kita pandang serong dia kau-kau punya. Tapi bila member saya sendiri, saya layan dia macam member saya yang tak pernah buat salah lah. Sebab dia buat kesalahan besar, undang-undang Saya layan dia macam member lama yang tak pernah sentuh macam tu. Bila kita layan dia macam tu, mungkin dia rasa diri dia dah diterima oleh masyarakat. Sebab kan bila dia orang keluar daripada penjara, dia orang dah mindset masyarakat tak terima dia. Masyarakat pandang serong kat dia. Tapi bila saya layan dia macam member lama layan dia elok, mungkin tu cara dia lebih hargai lah. Dan dia mungkin akan maintain untuk kekal tidak main lagi barang-barang macam tu lah. Mana awak tengok emotional support tu penting bagi seorang kaunselor kepada klien Saya nampak bagi saya nak kerjanya sikit je. Kita macam layan dia macam biasa, tapi saya rasa benda tu luar biasa untuk dia. Daripada layanan dia kat dalam penjara sesama satu bilik sel tu, dia cakap lain dekat luar dia rasa nikmat tu bila orang layan kita sama, seronok. Maknanya kamu kalau macam kalau kami sebagai seorang kaunselor, kami nampak mereka yang terlibat dengan penagihan dadah dan keluar dari penjara ni, emotional support, maksudnya kita boleh layan dia sama macam orang lain, kita terima dia sebagai seorang manusia yang tidak terlepas daripada kesilapan. Dan benda tu kami nampak dia sangat klien akan ada rasa lebih bersemangat kan untuk hidup. Saya rasa macam tu juga. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya yang terjebak dengan dadah ni, macam kita belajar baru ni, dia punya faktor ekonomi faktor ekonomi dia, faktor keluarga lah, mungkin keluarga dia susah menyebabkan dia tak tahu macam mana boleh ambil macam tu. Macam saya, prinsip saya kalau keluarga saya susah, saya tak akan ambil lah benda macam tu. Tapi daripada kebanyakan member saya yang ambil benda macam tu, keluarga dia dari segi pendidikan agama, dia punya parent mungkin tak tekankan kepada anak-anak dia. Kalau pendidikan dengan keuangan keluarga lah menjadi faktor utama. Jadi kamu lihat kalau kamu seorang kaunselor, bila berhadapan dengan situasi ini, pertama awak lihat bahawa pertama kamu kena pasti trigger kawan kamu ni adalah disebabkan persekitaran. Persekitaran tu datang daripada rakan sebaya, sikit-sikit lingkungan dia tu, dan juga daripada family factor lah. Dan kamu lihat bahawa pendidikan agama itu sangat penting. Dan pemilihan rakan sebaya juga penting untuk memastikan klien yang terlibat dengan dadah ni dia boleh maintain untuk tidak terlibat dengan dadah. Di samping itu perlu ada macam mana orang kata, kena ada macam elemen-elemen keagamaan ataupun spirituality untuk menjadikan dia lebih kuat dalaman.
Dan yang penting sekali, klien ni sendiri perlu berhijrah lah untuk menjadi lebih baik. Dan dia perlu cari kawan-kawan yang baik. Ya, awak nampak macam tu lah boleh bantu klien. Atau ada pendapat lain yang kami rasa cikgu tertinggal? Oh, dapat. Saya pendapat saya tu je kot. Tapi kalau Kirada ni perlu dipergiatkan lagi lah dari segi sekolah. Sebab saya tak kebanyakan yang Ustaz Dada ni, dia orang macam tak tahu kesan dia. Dari segi jangka panjang untuk pencegahan kepada generasi zaman sekarang lah. Kalau setakat member saya tu, itu sajalah cikgu. Okey, bagus. Itu satu perkongsian yang baik daripada Mukarmin dan juga kawan kita Aida Sofia. Aida Sofia mungkin lebih berkongsi berkaitan dengan proses addiction, maksudnya behavior addiction, maksudnya shopping. Sahabat kita Mukarmin dia berbincang berkaitan dengan dadah lah, penyalahgunaan bahan. Jadi kita lihat bahawa program-program pencegahan itu sangat penting. Nanti kita akan masuk kepada elemen pencegahan iaitu integrated information, dipanggil model information. Macam kita beri maklumat kepada anak-anak muda, generasi muda ataupun bermula di sekolah, kita beri maklumat bahawa apa kesan dia. Kadang-kadang pelajar tak tahu, individu tak tahu apa yang menyebabkan dia boleh terlibat dengan dadah, dia tak tahu apa kesan dia. Itu sebab dia teruskan, dia tahu dia seronok je. Okay? Jadi itu sebab dia kita perlu ada program prevention. Di samping kita ada model-model rawatan, kita juga akan sentuh juga prevention program. So kita lihat bahawa dalam kita gunakan model ni, pertama sekali kita kena faham mengenal klien tu macam mana, apakah trigger dia. So trigger ni apakah yang menyebabkan dia terlibat dengan dadah. Lepas tu kita cari apakah coping skill dia. Coping skill yang boleh. So kalau kita tengok kawan-kawan kita dan kami sahabat ni, dia lebih nampak bila dia berdekatkan diri dia dengan agama, bila dia beri kepercayaan kepada agama, dia rasa lebih mantap dia punya sasiah dia untuk tidak terlibat dengan dadah, dan dia juga terlibat dengan sukan lah, dan dia jauh daripada berlepak dengan kawan-kawan yang terlibat dengan dadah ni. So untuk maintain untuk dia maintain ataupun sustain dia punya untuk free from drugs, dia kena berhijrah. Itu salah satu model yang kita gunakan, yang kita boleh gunakan. Tadi kita nampak dia kena faham trigger, high risk situation dia, dan apa coping skill dia, dan dalam coping skill tu macam mana kita nak sustain ataupun maintain supaya klien tidak terlibat dengan dadah. Itu adalah dia punya kitaran untuk kita nak bantu. So pada peringkat permulaan, apa yang kita perlu lakukan adalah kita jangan terus judge dia. Macam kami kata, kita kena terima dia dulu. Kita kena dengar dia dulu, kita kena faham dia supaya dia tidak rasa resistant dengan kita, dia tak rasa reluctant untuk menjalani sesi dengan kita. Jadi yang pertama tadi, kalau kita tengok antara tiga model, yang pertama sekali kita kena kenal klien itu macam mana. Yang pertama sekali kita pada ini stage ni, kita kena menerima klien kita seadanya sebagai seorang manusia yang tidak terlepas daripada kesilapan. Okay, tapi yang menyebabkan penagihan dadah, kita faham dia akan mudah relapse. Jadi kita bantu dia untuk kenal pasti apakah trigger dia, dan kita bantu untuk buat coping skill. Itu kita model dia lah. Nanti kita akan pergi pula macam mana relapse prevention dan juga prevention program. So cikgu rasa mungkin ada soalan daripada sahabat, kita kongsi sikit. Ini daripada Nur Zahira Tasnim. Untuk kepada mereka yang tadi tu, mungkin dia respon kepada Aida Sofia punya sahabat yang suka shopping. Maksudnya dia ubah kepada habit menabung. Contoh, setiap kali rasa nak shopping, masukkan RM1 dalam tabung. Ini juga salah satu teknik yang boleh kita gunakan untuk bantu coping skill. Okey, ada lagi soalan, silakan. Kalau ada boleh secara live ataupun boleh secara chat. Silakan pelajar, ada lagi beberapa minit. Ada soalan? So kalau tidak ada, kita berhenti dulu setakat ni, dan kita akan sambung insyaAllah hari Ahad ni. Kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu Relapse Prevention Program. Dan jangan lupa assignment yang kena hantar untuk kita ikut semak. So kita tundakan dulu kita punya perjumpaan hari ini dengan tasbih kifayah dan solat khas. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi.